bila sampai kat Tok Kuantan tu memang banyaklah polis dia tahan kan. Dia tengok surat, dia check belaka kan. Nasib baik lepas, alhamdulillah. Kalau tidak risau juga. Okey. So tadi sebelum saya nak bermula, saya nak share dulu nama penuh saya Khadijah Ismail. Okey. So saya nak betulkan balik apa yang MC bagi tahu tadi. Sebenarnya dalam tempoh 24 bulan saya mengumpul 1 juta ringgit dengan pakaian Elsan. 100% Elsan DX. Sebenarnya. Lepas tu baru saya jadi founder kepada Mobaspa. Tapi memang bagi saya bermula dengan Elsan DX. Okay? So dengan pakaian dalam ni mula-mula kalau ikutkan saya cuma nak kurus je sebenarnya. Memanglah kalau korang tengok saya sekarang saya dah kurus, betul tak? Baju ni longgar gila, lama tak pakai baju ni. Serius, dalam almari lama dah ni. Lepas tu kan bila nak pakai tu kan, memang tak try. Tiba-tiba masa dekat hotel tu saya try, saya cakap, apa longgar ni macam gelepek pula. Lepas tu macam gelepek tu rasa macam, ni kalau saya tahulah longgar macam ni, saya tak pakai. Saya pakai hot fit ni. Fit tunjuk body ni, kena tunjuk. Biar orang kata, apa mu ni luar puasa. Apa aku bogel pun. Pakai baju tapi nak fit nak tunjuk ni. Tapi tak apalah kan. Ada sebab lah dia kan. Okey. Jadi sebenarnya dalam masa yang sama juga saya sebenarnya buat mula-mula tu saya nak kurus je. Terus terang saya dah pakai macam-macam jenis ubat kurus saya dah makan dulu sebab saya lahir memang bulat. Dah makan macam-macam semua tak jadi juga. Lepas tu dah try macam-macam. Ubat berok-berok pun dah try dah. Pergi dekat Maidin tu berlambak kapsul ubat berok, teh berok. Beli belaka tapi tak jadi juga. Badan makin lama makin naik juga sebab saya keturunan badan besar. Okey, bisa korang kata, ya ke keturunan? Tengok adik-adik kat korang semua kurus. Betul. Generasi hok last tu memang kurus. Cuba awal-awal generasi tu. Adik-adik 7 orang. Jadi baka ni memang ikut baka mak. Jadi kalau tengok kan mak saya sendiri kan sebenarnya badan dia 5 kaki je sebenarnya. Mak saya ni 5 kaki je tapi badan dia saya kata yang situ saya kabut. Berat badan dia hak penimbang tu habis. Jangan 2 kali melampau sangat. Habis sekali sudahlah. 2 kali melampau. Jadi dia sangat-sangat besar. Jadi disebabkan dia terlalu besar, doktor suruh dia operate. Jadi dia operate, dia potong usus tu kan. Tu yang mak saya jadi kurus tu. Itu genuine, memang terpaksa. Jadi kami memang keturunan besar. Tapi nak tahu rahsia macam mana saya boleh dapat bentuk badan yang saya nak sekarang. Sampai Abang Mak kata, you ni kurus sangat lah, gemuk sikit. Sebab dia kahwin dengan saya memang badan gempal. Abang Mak memang suka gemuk-gemuk. Dia suka. Jadi dia sampai kata, tu gemuk balik. So payahlah kalau kita nak gemuk balik kan. Kita kan nak buat bisnes, nak buat duit ni. Aset ni buat duit ni. 1 juta dapat ni dengan hot ni sebenarnya. Jadi yang bestnya dapat kecantikan yang kita nak, dalam masa sama kita dapat duit yang kita nak. Betul tak? So I nak share dengan you pengalaman macam mana I boleh transform daripada seorang suri rumah tangga dan juga seorang peniaga pasar malam, tetapi akhirnya boleh berjaya dengan platform ni. Okay? So satu tepukan kepada platform Elsan dan juga kepada anda semua. Pakai ni. Okay. So impian semua seorang wanita sebenarnya nak cantik. Tak ada orang tak nak cantik, betul tak? Okay, so impian seorang wanita nak body yang cantik, meletup, slim, kurus. Betul tak? Itu biasa, standard lah semua orang. Okay, sebenarnya kan, bukannya orang kata kalau aku kurus aku cantik, kalau aku badan gempal aku tak cantik. No, it's not that. Tapi sebenarnya, okay, sekurang-kurangnya sedap mata memandang dan dia tidak memberi masalah kepada kita untuk daripada segi pemakaian baju dan juga kesihatan. Yang penting kesihatan untuk kita nak gerak. Okay, kenapa mak saya terpaksa menjalani pembedahan? Pertama sebab dia akan impact kepada lutut kita, kaki kita tak boleh bawa, tak boleh carry badan kita. Betul tak? Jadi sebenarnya jangan ada yang tersinggung ataupun terasa dengan apa statement yang saya keluarkan hari ini. Semua saya bagi tahu, asalkan sedap mata memandang dan dia tidak memberi impact kepada kesihatan kita. Itu je yang penting. Yang penting kita sihat, betul tak? Okay? So dan baru-baru ni kita pun tahu, bukan baru-baru ni lah, tahun lepas kita dikejutkan dengan krisis ekonomi, krisis pandemik. Okey, betul tak? Sampai hari ni boleh tengok semua SOP, semua kena pakai mask. Betul tak? Jadi benda ni adalah satu benda yang baru yang berlaku. Tapi disebabkan krisis macam ni lah, kita duduk rumah sampai berbulan-bulan, sampai 6 bulan, sampai setahun tak boleh keluar rumah, kita buat benda. Kita makan je lah. Betul tak? Dekat rumah berat badan jadi naik.
Tapi terus terang saya kata walaupun saya dekat rumah tengah pandemik, tengah lockdown ni, saya memang tak keluar. Walaupun saya duduk rumah, saya pakai baju ni sebab saya takut saya tak dapat nak mengawal diri saya. Sebab dekat rumah saya tu, bila kita duduk rumah, bibik saya, anak saya hari-hari belajar masak dekat YouTube. Saya takut gila. Sebab apa? Hari-hari masak kek lah, masak lauk lah, masak rendang lah, macam-macam jenis makanan ada hari-hari. Jadi saya takut badan memang naik. Dan sebab itulah badan anak saya pun naik. Nanti saya tunjuk gambar anak saya. Okey? Jadi saya rasa korang semua sama juga dah. Badan naik kan masa PKP, masa kita lockdown, betul tak? Masak je, betul kan? Jadi hot tak pandai masak, tiba-tiba jadi pro, macam chef dah. Pandai masak dah. Jadi sebenarnya ini adalah statement yang nyata. Kalau korang tengok kat sini, okey, trend obesity di Malaysia makin menggerumkan. Lepas tu berat badan saya naik 20 kg. Bukan perempuan je, lelaki pun time PKP naik. Tak percaya tengok suami saya, badan dia naik. Abang Mak pun naik badan dia. Ramai. Tengok Abang Syarul. Masa kata Abang Mak lah, Abang Syarul, sampel yang paling dekat sekali dengan kita, Abang Syarul naik sampai 3 ke 4 kali ganda. Betul kan? Jadi sebenarnya PKP, tengok. PKP jadikan anda semakin gemuk. Kau tengok, 5 perkara ini yang anda perlu pertimbangkan. Jadi saya takut benda tu. Sebab masa PKP badan saya dah memang nak naik dah sebab asyik makan je kan. Saya cakap, tak boleh jadi ni, saya kata. Apa saya buat? Saya pakai diet siang, malam, pagi, petang saya pakai je. Hot masa tidur tak pakai. Nanti suami marah, pegang-pegang kerah. Kan? Jadi saya pakai siang je, saya pakai. Tapi kita tak payahlah pakai sampai bila-bila, pakai 4 jam, 5 jam pasal duduk rumah kan. Asalkan acuan tu dia terbentuk dan dia tak lari daripada acuan. Betul tak? Jadi disebabkan PKP ni banyaklah badan orang naik. Jadi ini statement bukan statement saya yang buat. Saya marah dengan statement ni. Saya marah ni, tapi sebab saya jumpa, jadi saya nak share. Okey, suami hilang mood kerana isteri gemuk. Mana ada lelaki aku kahwin masa aku gemuk dia okey je. Gairah semua tak ada malam okey je. Ada masalah kan? Dia tak ada, tapi ni statement, tapi mungkin majority lah kan. Kira saya masih baik lah dapat lelaki yang memang suka badan gempal kan. So, ini adalah beberapa statement yang statistik yang mereka dah buat kajian dekat luar sana. Okey, dan dia kata lelaki puan gemuk tak lawa. Dah kita tengok tu. Luahan hati isteri geli nak cium suami yang mulut berbau dan berboroi selepas 8 tahun hidup bersama. Nampak tak? Maknanya jangan hanya menyalahkan perempuan. Perempuan juga mencari alternatif cara untuk memperbaiki diri, betul tak? Kita ni orang perempuan ni memang nak cantik semua. Tetapi sebenarnya bila kita ni terlalu orang perempuan ni nak cantik untuk suami. Tapi sebenarnya kan kita pun ada naluri, kita nak juga suami kita pun cantik untuk kita juga. Bukan nak cantik slim, sadar, perut sampai ketok-ketok six pack, tangan kadar dok. Bukan gitu. Sekurang-kurangnya betulkan balik statement saya. Sedap mata memandang. Sedap mata memandang suami, sedap mata suami pandang isteri. Itu je kita nak sebenarnya tak? Jadi dekat sini win-win situation sebenarnya, sama. Jadi sama-samalah kita perbaiki diri kita untuk suami kita pun perbaiki diri untuk isteri dia. Itu je sebenarnya. Barulah rumah tangga harmoni kan. Mesti korang dalam hati korang fikir, menyesalnya tak bawa suami aku, patut dia dengar ni kalau aku cakap dia dengar. Betul tak? Kalau kita cerita ke dia marah kita. Betul. Dia marah. Jadi dia dengar orang lain cakap. Kalau kita sendiri cakap, dia marah kita. Betul tak? Boleh gaduh kan? Dan lagi kalau bulan puasa ni memang gaduh sokmo, payuh. Jadi lebih baik tutup zip mulut bagi dia dengar orang cakap. Betul tak? Itu biasa. Okay? Dan ni rahsia dia. Akhirnya rumah tangga bahagia. Okey, isteri ramping, rasa rumah tangga bahagia. Ini statement lah, kajian dapati lelaki puas hati jika pasangannya jaga badan. Pasangan tu maknanya patutnya dia tak boleh kata isteri, dia kata suami isteri, dua-dua kena sebut kat situ. Betul tak? Statement tu kena betulkan balik ni. Nasib baiklah jauh 2011 lama dah. Okey, sekarang duk gitu dah. Okey. Jadi disebabkan orang tahu nak kurus ni permintaan sangat tinggi, tak pernah hilang. Sampaikan banyak agensi kecantikan ni dia keluarkan package untuk slimming. Boleh tengok sendiri. Harga 900, lepas tu 5 sesi 900, hak ni 3,000, hak ni 600, hak ni berapa. So semua ni daripada 5,000 jadi 3,800. Terus terang nak khabar, saya pernah pergi London Weight Management. Masa tu badan saya gempal, berat badan saya 80
89, dekat-dekat 90 lah masa tu. Anak dara tau, 89 tu anak dara, tak kahwin lagi. Bayangkan saya pergi dekat London Waste Management, dia masuk saya dalam mesin, dia scan, dia kata untuk saya nak turunkan berat badan ke 55 kg, saya kena bayar lebih kurang RM11,000. Tapi dia suka kata boleh bayar bulan-bulan, tak ada masalah. Dia tak payah bayar lagi, ada kredikat kan. Memanglah ada kredikat, tapi limit RM3,000 ya time tu, mana cukup. Saya rasa kalau limit saya RM10,000, saya memang sign dah. Sebab saya memang nak kecil kan. Biasa nak cari pasangan, anak dara masa tu. Jadi, tapi yang tu saya kata lah, saya bernasib baik tau saya tak sign up. Sebab apa? Saya fikir kan, duit tu habis gitu je. Katalah dia bagi package 30 kali. Katalah saya turun. Okay, sebab dia melibatkan hormon tau. Katalah duit saya dah habis dah. Tak kisahlah mu nak habis berapa, RM5,000, RM3,000 ke RM900. Katalah awak turun dalam 5-6 kilo. Tapi lepas tu, package tu dah habis. Kalau badan awak naik balik, awak kena keluar duit lagi. Lepas tu keluar duit, rugi lah. Sampai bila saya keluar duit, sampai habis keluar duit, sampai mampu keluar duit. Bagi sini boleh cakap Terengganu kan. Saya kan ayah saya orang Terengganu kan. Jadi maknanya kita asyik keluar duit semua kan. Tak berhenti keluar duit. Jadi maknanya kan saya fikir memang dulu saya banyak keluar duit jugalah, boleh buat ubat semua kan. Tapi benda tu tak ada pengakhiran. Makan ubat memang rosak lah badan, betul tak? Jadi sebenarnya kan saya nasib baik alhamdulillah tau. Tahun 2011 saya jumpa satu alternatif untuk pengurusan badan dan sesuai. Itu pun selepas dapat anak 3, lepas berumah tangga. Lama tau penantian saya daripada sejak anak dara lagi. Nasib baiklah saya masuk bulat-bulat gitu pun orang kata jodoh tu sampai juga, alhamdulillah kan. Okay. So saya nak tunjuk dekat you gambar saya. Ini kalau tengok dekat skrin mungkin clear kot. Ni gambar saya sebab banyak orang tak percaya. Betul ke Kak Gaudi pernah gempal? Betul Kak Gaudi ni keturunan bulat? Betul. Saya tunjuk gambar saya. Ini gambar saya masa saya belasan tahun. Mungkin korang tengok macam alah ni mungkin dah jam 6 dah jam 5. No. Awak tengok mak saya dengan saya sama tinggi kot. You tengok gambar mak saya dengan nenek saya, awak tengok. Maknanya saya ni pula masa ni kan akhir balik dah. Maknanya umur saya mungkin dalam tingkatan 1, tingkatan 2 gitu, betul tak? So daripada saya muda lagi, saya memang daripada kecil lagi saya memang macam ni lah rupa saya. Memang orang tak pandang saya. Saya pergi sekolah, saya sentiasa kena bully dekat sekolah. Memang saya cakap ni bulan puasa ni, demi Allah saya memang kena bully kat sekolah. Sampai saya pernah dipukul oleh budak-budak lelaki tau sebab dia ejek saya. Kalau saya cerita balik, saya tak ada kenangan yang indah masa sekolah. Saya belum nangis kalau saya cerita. Tapi hari ni aku cakap kau kalau aku jumpa orang yang bully aku masa tu, dia orang semua macam mocip pui dah. Sungguh. Saya pernah jumpa. Saya pernah jumpa mereka semua. Saya kena bully, dia orang tampar saya kertas dekat belakang ni, dia orang kata saya bulu hipo tau, tu badak sumbu biru tu. Buat biji dulu tu. Saya punya kenangan sekolah, saya tak ada kenangan sekolah yang indah. Sebab itu kenangan saya, kalau awak tengok kan, saya adik-beradik rapat kan. Sebab saya tak ada kawan. Orang tak nak kawan dengan sebab saya buruk. Saya buruk, jadi saya berkawan dengan adik-adik je. Sebab tu saya rapat dengan adik-beradik saya sampai sekarang. Tak ada orang nak berkawan dengan saya masa tu. Lagi satu sebab ayah pun garang juga. Ayah garang sebab dia nak protect saya. Terus teranglah, kalau you tahu cerita saya pindah sekolah, lebih daripada 20 sekolah saya pindah. Ayah saya asyik pindahkan saya sekolah. Sebab apa? Ni emosi aku ni jadi stres, terganggu. Nak tahu cerita. Sebab tu sekarang kalau you tengok saya, siapa orang tengok saya sekarang, takut nak dekat saya. Sebab saya bawa perwatakan yang tegas. Even saya punya protege pun takut dengan saya, segan dengan saya. Sebab apa? Sebab saya bawa perwatakan tu. Bukan sebab saya kakak yang sulung, tapi selepas apa yang saya lalui selama ni terlalu berat, saya bawa diri saya supaya orang takut dengan saya. Sebab dulu saya selalu jadi mangsa kena bully. Tak ada boyfriend, tak pernah ada boyfriend, tak pernah bersentuh, jari kelingking gitu pun tak pernah. Jari kelingking pun tak, iti lagi tak pernah. Gitu tak pernah. Tak boleh. Tak ada. Jadi biasalah kan. Jadi saya rasa macam tertekan lah masa tu. So inilah saya. So bila saya dah meningkat dewasa, remaja, umur 18, 19 ke, macam ni lah. Tengok rambut ni. Ini trend jangan ketawa. Rambut ni memang trend, dia memang macam tu. Zaman tu memang trend dia gini. Okay. Jadi saya ni orang biasa dengan gelap. Kulit saya gelap tau dulu. Okay, dengan kulit saya gelap. Lepas tu dengan bawah mata ada swimming pool. Semua ada berlaku. Jadi
Siapa kata benda tu, kecantikan tu datang daripada azali, datang daripada lahir-lahir. Memanglah lahir-lahir tu baby tu comel. Saya memang comel pun masa lahir. Tapi siapa kata benda tu dia orang kata memang baka cantik-cantiklah jadinya. Tak. Sebenarnya cantik tu kita yang kena buat. Semua orang cantik pun. Tapi kalau kita tak jaga, kita tak ubah, kita tak tukar diri kita, daripada situlah dia akan kekal. Jadi kita akan rasa tak confident dengan diri sendiri sebenarnya. Jadi benda ni lah yang berlaku. Dan zaman remaja, bermulanya zaman remaja, saya dah mula pandai untuk mencantikkan kulit sikit-sikit lah. Pakai bedok lah, pakai skincare. So zaman remaja ni, umur 22 tahun. Masa ni saya suka ambil gambar, memang suka ambil tepi. Sebab daripada tepi nampak kuruh, nampak jawline. Kalau daripada depan, dia jadi gitu. Daripada depan, dia bulat sikit. Kita tengok lengan saya besar. Jadi saya memang berbadan gempal. Jadi korang tengok badan saya memang bulat. Betul tak? Masa ni lebih kurang 75 kg lah, lebih kurang daripada sekolah lagi. Memang kalau pergi sekolah, cikgu akan bagi surat obesity. Kan biasa kat sekolah kan dia check kita kan. Tak tahulah zaman sekarang buat ke tak. Tapi zaman saya memang dia check lah. Okay. So saya memang dikategorikan obesity lah masa tu. Masa dekat sekolah lagi kan. Tapi saya kata, lantak lah, gemuk-gemuk lah, biarlah. Obes lah. Yang penting aku happy dengan family aku, dengan adik-beradik aku. Terus terang I tak suka pergi sekolah. Kalau boleh, I memang nak berhenti sekolah. Sebab kalau kat sekolah pun, aku teringat dekat kawan-kawan aku di rumah. Kawan-kawan tu siapa? Adik-beradik aku sendiri. Saya sampai ada perasaan rindu dengan adik-beradik kat rumah. Nak berkawan. Sebab pergi sekolah, macam aku masuk penjara. Sebab aku tak ada kawan. Pelajaran memang out lah. SPM ambil 2 kali saya. Sungguh. First SPM ambil grade 3. Kedua, ayah suruh ulang juga. Ayah suruh saya repeat. Saya repeat tak apa, saya repeat. Saya dengar cakap ayah. Kan? Grade 2. Okey lah, turun 1. Tu je lah, dapat grade 2. Tu je lah. Lepas tu, saya memang tak gimana duduk rumah. Jaga adik-beradik, jaga adik. Lepas tu kerja dengan ayah. Tu je lah. Dia tak banyak benda yang saya buat. Saya tak ada life yang macam weekend keluar dengan kawan-kawan. Macam sekarang anak aku semalam, hari ni keluar pergi ke pavilion dengan kawan-kawan dia. Semalam pergi makan steamboat dengan adik-adik dia lah. Dia pergi steamboat pun. Anak dah besar kan. Tapi diorang ada life, faham tak? Macam saya tak ada life. So sebenarnya saya tak nak anak-anak saya ni dia lalui apa yang saya lalui. Sebab tu saya bagi kebebasan kepada anak. Sebab dulu saya pun rasa saya tak bebas. Okay? Demokrasi tu tak ada. Okay? So ini adalah zaman remaja. Okay? Dan alhamdulillah, badan bulat-bulat macam ni pun, happy macam ni pun, hitam itu menawan. Saya ke mana-mana memang suka pakai baju hitam je. So, comel-comel gini pun, akhirnya ada juga jejaka yang terpaut dengan saya. Tapi korang mesti tak nak tahu kan, jumpa kat mana kan? Jumpa dekat Carrefour. Bukan jumpa kat pavilion, okay? Jumpa dekat Carrefour. Itu pun masa tu tengah kelang kabut. Aku tengah kira adik-beradik aku cukup ke tidak. Sebab ayah saya ni kalau dia nak bawa orang keluar, setiap hari Minggu adik-beradik saya dibawa ke dengan mak saya. Saya akan jadi ketua, konduktor bas. Saya ketua bas ni, ketua kumpulan. Saya akan cek sebab adik-beradik 11 orang. Saya nombor 1. 10 lah banyak aku kena kira. Make sure cukup 10 orang. Kena make sure cukup. Dan sebelum keluar, ayah saya pula dulu pakai van. Van yang muat 14 orang tu. Van-vanet tu kan, lebih kurang tu. Jadi sebelum keluar rumah tu, kau ni, kira. Aku pun kira. Seorang. Masuk. 1, 2, 3. Masuk dalam van. Lepas tu turun. Lepas tu masa dulu, ingat tak zaman dulu kan, kalau berjalan kan, mesti kereta api belakang. Dia buat apa, betul tak? Dia kereta api sebab kecil-kecil belakang. Masa tu umur saya 17, 18. Adik-adik saya kecil lagi. Mana lagi lah budak kecil. Kecil lagi masa tu. Jadi dah habis-habis jalan dekat Tesco. Bapak saya memang suka bawa pergi Carrefour. Aku tak tahu lah, Carrefour Giant. Suka sangat duduk gitu. So sampai nak balik dah. Okay, macam biasa rutin saya kira. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai ke 9. Sampai ke 8. Alamak. Itu kira balik. Tak cukup seorang. Lepas tu aku pergi report lah. Cepatlah ni, parking ni kereta belakang sama. Kejap ayah, seorang tak cukup ni, seorang lagi tak ada. Sudah apa dah siapa tak ada ni? Dia kata. Siapa tak ada? Cuma mu check, mu kira. Kira betul-betul. Saya memang selalu kena jerit lah dengan ayah saya. Memang kena marah lah. Mu kira betul-betul. Orang suruh jaga adik, pak pun nak jaga adik. Aku kena marah ni. Allah, ayah timur tak ada. Ayah timur hilang. Bapak aku dia berhenti. Sudah. Keluar. Cari, aku pun cari kelang kabut ni serang ni, naik belakang ni, bulu belakang naik ni. Mak aku dah, anakku, oh my god, anakku. Mak aku dah memang cepat moyan. Aku cari. Rupa-rupanya, kau tahu dia
tu, hot pot puri tu, ada teddy bear banyak. Dia duduk tengok main-main dengan teddy bear situ. Nasib baik aku jumpa adik aku duduk bawah meja. Tengok, cepat. Tambah nak ni. Dok leh. Mari cepat ayam marah. Tambah tak apa. Dia pun je. Aku cakap Timur macam buat hal lah. Kan ayam marah tu aku yang kena. Ni kau dengar. Aku tengah gocoh dengan adik aku ni. Tiba-tiba aku dengar piwik. Aku pusing belakang lelaki aku. Rupanya dia tengah masa aku tengah kelang kabut gitu, buruk keadaan aku. Dengar tonggeng gitu, cepat. Tapi mungkin aku daripada belakang tu dia nampak seksi lah. Ui, ada piwik juga. Lepas tu aku tengok belakang, buat tak tahu je lah kan. Sebab kita memang tak pernah ada orang lelaki piwik kita. Sekali tu, piwik-piwik lepas tu aku pusing, aku punya dia. Lepas tu dia nak bagi nombor, aku tak ambil lah, malu. Kita kan ada macam, ada dara kan, virgin kan gitu kan. Tak bagi, lepas tu tahu macam mana dia bagi nombor tu ke Timur ambil, dia bagi aku. Seminggu kau lah aku tak kontak, takut debar ni, berapa kan nombor debar dah. Tengok nombor debar gila. Lepas tu last sekali, kuatkan hati, kuatkan semangat, naluri, jiwa dan raga. Pertama dapat nombor lelaki, telefon, pergi public phone, public phone lah masa tu. Akhirnya membuatlah cinta-cinta berputih, nampak? Dia jumpa tengok bedok putih Tapi dia happy, bahagia lagi aku. Senyum je. Masa ni kat karaoke, memang setiap kali dating karaoke. Sebab takut nanti pergi mana-mana jumpa dengan ayah, jemput dengan kawan-kawan ayah, mampu. Takut. Lepas tu akhirnya alhamdulillah jodoh kekal panjang, nikahlah umur 24. Saya bernikah ketika umur 24 tahun. Bahagia sungguh aku masa tu. Kening Ziana Zain. Masa ni Sembilu. Tengok popular dengan Sembilu kan, dengan tragedi Oktober. Bahagia ni, tengah jalan-jalan ni, tengah bergaruk kan. Tiba-tiba kan, papu, tiba-tiba aku dengar kan. Mak tengok mak gemuknya pengantin tu mak. Dalam hati aku kurang ajar. Mak dalam makan free makanan aku, suka hati je. Tapi laki aku tahu dia buat apa? Dia genggam kuat tangan aku. Masa tu kalau tidak mati balik meja budak tak aku kan. Sadar kan aku masa tu? Ajar. Tapi alhamdulillah lepas tu bunting pelamin. Subuk ke? Bunting pelamin. Terus dapat anak. Inilah dia. Anak pertama saya, Nurul Batri Syahsari. Tengok betapa bahagianya muka lelaki aku. Dia menceling tu. Aku pun tengoklah. Aku tambah besar dekat 100 kg ni. Tapi lelaki aku okey, muka puas hati tu. Muka puas hati. Jadi siapa kata tak puas hati? Puas hati lelaki aku. Tengok. Tengok anak yang pertama saya. Jadi akhirnya saya pun dah berkeluarga. Alhamdulillah. Jadi nak kata baby hak comel tadi tu, inilah dia, comel sungguh anak aku ni. Inilah anak saya. Gambar ni diambil 2 tahun lepas. 2 tahun lepas, betul-betul bukan tahun 2 tahun lepas, tahun lepas sebelum pandemik bulan 3 kan. Bulan 2 ke bulan berapa saya pergi Korea, bawa anak nak pergi Korea. Sebab anak saya bulan 5 ni dia nak belajar. Ni lepas raya ni, seminggu lepas raya dia pergi Korea. Dia belajar kat sana 5 tahun, dia ambil forensik. Belah minat tu. Orang kata pergi Korea belajar plastik surgery, bolehlah membuat badan macam sikit. Alah, ni orang mati pula bedah. Dia mati dah kan. Dia nak juga. Inilah dia. Inilah anak saya yang sulung tadi yang comel. Inilah dia. Tapi kan, dia dilahirkan memang gempal, memang tak pernah kurus, memang sentiasa bulat. Anak pertama. Dia ikut saya lah, duplikasi mak dia. Okay? Tapi kan, siapa kata keturunan, saya keturunan gemuk, gempal, tapi saya boleh turun. Siapa kata kalau kita berketurunan gempal, kita tak boleh ubah kita punya, kita tak boleh turun. Memang dah keturunan dah, memang tak boleh buat benda. No. Awak tengok ni dia dulu kan. Tengok ni dia dulu awak tadi kan. Okay. Tengok dia sekarang. Terdiam. Ambil kau. Dan kenapa saya pakai baju ni hari ni? Ya. Dia pakai baju saya. Inilah baju yang saya pakai hari ni. Jadi awak boleh bayangkan, dulu dia macam Syarul, sekarang dia macam ni. Syarul cuba bangun catwalk sikit, tengok baju. Tapi bayangkan Syarul tu perempuan. Okay, anak saya macam tu lah. Sepanjang saya jaga dia, memang saya bagi dia cukup makan. Badan dia memang bulat macam tu lah. Tapi awak tengok hari ni, dia macam ni. Awak bayangkan saya ni, anak saya. Tapi dia tinggi, 6 kaki. Dia tinggi Syarul, tinggi.
Macam model kalau jalan. Memang sekarang dulu kalau orang jalan, tak ada orang tengok dia. Tapi sekurang-kurangnya saya dapatlah merasai yang bila anak saya jalan kan, orang tengok ke dia. Sungguh, aku bangga kat belakang. Aku tak marah. Aku tak marah kalau lelaki tengok ke dia. Aku tak marah kalau mak bapak orang lain marah dah. Aku dah. Tengok lagi, tengok. Ada aku tu. Tak marah. Jadi barulah boleh. Buat apa jadi gini? Bukan ni before. Ni. Jadi boleh dah buat gini, nampak? Like mother, like daughter. Before, after. Nampak? Like mother, like daughter, before, after. Nampak tak? Jadi barulah ada perubahan. Baru best sikit kan? Jadi bila kita keluar tu, bolehlah main tukar-tukar baju sama-sama. Dia pakai baju saya pakai baju dia. Jadi seronok lah kan? Jadi siapa kata kita tak mampu berubah? Yang penting kita nak. Betul tak? Kita nak dan kita percaya. Itu je. Okay? Dan yang bestnya, bila awak pakai baju ni, awak dah kurus, awak dah cantik, awak jadi papan tanda iklan bergerak tau. Jadi bila awak berjalan je, orang tengok bentuk badan. Dia gini, tak kisahlah sekarang ni bentuk awak besar ke kecil. Yang penting bila awak pakai acuan yang perfect, dia nampak macam lebih kurang macam anak patung Barbie doll tau. Kat sini straight, betul tak? Jadi kita punya payudara pun duduk dekat tempat yang sepatutnya. Punggung kita pun tak labuh sampai ke latar, molek-molek dipegang. Jadi dia ada sebab. Okey, dia ada sebab. Bila you pakai ni, bentuk badan you akan jadi cantik. Okey, dan kita ibarat papan tanda iklan bergerak. Bila kita berjalan, orang tanya, oh moleknya bentuk badan, kemas nampak. Tak kurus lagi, tapi kemasnya nampak. Cantik. Betul tak? Pakai apa? Pakai baju magic, baju kikis lemak. Ya ke? Ni selok tunjuk. Aku dulu pergi mana-mana, badan tu bulat lagi. Selok je kerja aku. Sungguh. Betul tak? Berapa ni? Selang ni? Murah je, RM150 je sebulan. Oh murahnya. Murah RM150 je sebulan. Yang penting kurus, comel tak nak naik dah. Betul tak? Sehat, tak payah makan ubat-ubat semua pakai. So kita ibarat papan tanda iklan bergerak. Dan alhamdulillah dengan hasil selok tu, 2 minggu saya buat bisnes ni, saya boleh dapat RM19,000 tau. 2 minggu je. Hasil daripada pakaian dalam, saya pakai, saya dapat self-confidence. Saya nak cerita pun seronok. Bila kita pakai, nak cerita dengan orang pun best lah. Tak payah cerita, orang yang akan tegur kita sebenarnya. Dia tengok kita berubah je, pelik. Yelah sebelum ni, kita punya hot ni jatuh ke bawah, tiba-tiba naik. Hot spotlight kita, daripada tengok bawah, tiba-tiba macam spotlight stadium, terang. Memanglah orang akan tegur, betul tak? Jadi dah perbezaan dia. Okay, so alhamdulillah saya tak pernah fikir nak buat bisnes tau. Tapi dalam masa 2 minggu, saya boleh dapat RM19,000. Memang rezeki, saya kata. Rezeki gila. Jadi alhamdulillah. Lepas tu tak sangka pula dalam masa 2 tahun dapatlah income RM1 juta. Terkumpul. Dok sedar kita tak rancang. Kadang-kadang benda yang kita tak rancang itulah yang jadi. Yang tak rancang itulah yang bagi you rezeki, yang mengubah seluruh ahli keluarga you. Jangan orang kata kat body bolehlah kakak Emma Mak Imbong. Saya buat bisnes ni 10 tahun lalu Emma tak jadi artis, tak ada orang kenal pun siapa Emma. Tak ada orang kenal pun Mak Imbong tu siapa. Mari saya macam you all semua jugalah, sama je. Sebenarnya kita orang biasa, betul tak? Boleh je. SPM ambil 2 kali. Boleh dapat. 2 tahun saya dapat, alhamdulillah RM1 juta. Okey? Dan sambil kita upgrade diri kita, tengok jadi kita boleh menjana pendapatan. Jadi nak tak? Sambil kita upgrade diri kita, anda semua boleh jana pendapatan seperti saya. Siapa nak? Nak kan? Tak dapat RM1 juta pun, kalau 2 tahun dapat RM0.5 juta pun banyak dah. Tak payah RM0.5 juta lah. Kalau 1 tahun tu dapat RM100,000 pun banyak dah. Betul tak? Kita sendiri dalam ni, siapa dalam dewan ni RM100,000 setahun boleh dapat. Susah kan? Betul tak? Dia tak payah support RM1 juta lah. Kalau setahun dapat RM100,000 pun bersyukur, alhamdulillah. Betul tak? Jadi sebenarnya tu saya kata, kalau sangat nak dapat RM100,000 setahun tu memang senang sangat lah. Yang penting kita percaya, betul tak? Kita dapat cantik, kita dapat duit. Okay, so macam mana? Bukan susah pun nak buat duit. Dah pakai, macam saya kata, jadi papan tanda iklan bergerak. Perkenalkan benda yang baik, benda yang bagus, okay, kepada baju magic ni, kepada kawan-kawan, rakan-rakan, saudara mara, jiran-jiran. Tak kisah, hanya bermula dengan 2 orang je. Korang kenalkan 2 orang je, korang dah berdapat income bonus sekurang-kurangnya RM2,000. Tak nak ke? Sekarang ni bulan puasa, company LSI dia bagi reward, dia bagi extra bonus. Ini bonus ni, kalau tidak, kalau mu kenal 2 orang, mu dapat RM1,000 pun tak dapat. Tapi sekarang ni, dia dapatkan korang punya bonus. Kenalkan bisnes ni, baju magic ni, tapi package hot full lah, tak pernah kan? Kenalkan pada 2 orang je, hot sebulan bayar RM230 je rasanya. 200 lebih je bayar sebulan. 2 orang je awak dapat RM2,000 tau. Siapa nak